RM1000 tu bukan sikit, okey, banyak, terlalu banyak. Dan selamat petang untuk korang. Hai, selamat hujung minggu. Okey, hari ni apa yang aku nak cerita dengan korang berkenaan dengan satu tajuk. Okey, kalau korang boleh tengok dekat aku punya thumbnail pun korang boleh fikirkan apa tajuk dia kan. Okey, tapi tajuk hari ni special sikit berkenaan dengan Mr. Pilot. Dia bukan kisah suamiku Mr. Pilot ke abangku juruterbang ke, no. Okey, kisah hari ni apa yang aku nak cerita dengan korang. Mr. Pilot itu scammer. Okay, sebelum aku mula ceritakan dekat korang pasal kisah ni, aku nak bagi tahu dan aku pun nak minta maaf dekat korang sebab aku dah lama sangat tak buat video. Yang pertama adalah aku punya memori telefon penuh, dan yang kedua, aku punya waktu cuti kerja sangat terhad. Dan sekarang memang aku cuti tak menentu hari, dan satu lagi waktu cuti aku tu kebanyakannya aku habiskan keluar beli barang penting. Lepas tu kadang-kadang bila keluar tengah hari, balik dah petang tu kan dah penat kan. So aku tak ada masa sangat nak buat video. Lepas tu nak buat video ni, aku nak kena cari mood tau. Bila kita dah ada mood tu kadang-kadang tiba-tiba tajuk pula tak ada. Okey, tapi disebabkan video ni aku dah plan lama untuk ceritakan dengan korang, dan aku pun dah minta izin dekat orang yang punya cerita ni untuk ceritakan dekat korang. Cuma aku akan rahsiakan siapa dia dan aku akan rahsiakan identiti dia. Cuma aku boleh bagi tahu korang, si mangsa ini adalah seorang wanita berusia 40-an dan telah berkahwin. Okey, yang kedua aku nak minta maaf dekat korang, dekat subscriber yang ada DM aku dekat IG dengan WhatsApp. Diorang DM aku untuk minta aku buat satu video. Adalah beberapa tajuk yang diorang bagi. Aku dah dapat point untuk buat video tu, cuma aku macam aku cakap tadi lah, aku ada masalah sikit tentang memory card dengan cuti aku terhad. So insyaAllah aku akan cuba cari masa terluang dan aku akan cuba buat video yang lain selepas ni lah. InsyaAllah kalau ada rezeki dan ada masa terluang, aku akan cuba buat. Okay guys, kisah ni aku, kalau korang tengok aku ada pegang benda ni kan, sebab benda ni cerita ni terlalu panjang dan bagi aku tak nak tinggal sikit pun bahagian. So aku kena ceritakan daripada mula sampai habis. Okey, mesti kau pelik kenapa aku pakai payung kan. Sebenarnya pagi tadi aku dah plan nak record video ni. Masalahnya bila pagi, kau tahulah pagi sejuk kan, aku tak rajin nak keluar. Okey, lepas tu yang kedua, bila nak keluar tu kan tiba-tiba hujan. Kau tengok kat payung ni kan rintik-rintik nasib tak lebat. So aku pun record lah video ni dalam keadaan Cina. Okay, sweet kan duduk bawah payung. Pandai je aku ni. Okay guys, beberapa bulan yang lalu, antara bulan Januari hingga bulan Mac, aku terima satu pesanan ringkas daripada aplikasi WhatsApp, daripada seseorang yang aku kenali. Aku kenal dia dah lama, cuma dah lama tak kontak dan memang dah bertahun aku tak jumpa dia. Cuma kami berhubung melalui aplikasi WhatsApp je lah. Hanya bertanya khabar, macam tu je lah. Okay, yang first kali dia tanya aku lah, dia DM aku pagi-pagi. Masa tu aku tengah tidur sebab masa dia WhatsApp aku tu, aku tengah tidur. Kalau ikut waktu sini lebih kurang dalam pukul 1:30 pagi macam tu lah aku tengah tidur. So waktu Malaysia memang dah pukul 6 lebih ke 7 lebih ni tu, 7 lebih 8 lebih ni tu lah. Okay guys, okay, ni aku cerita aku gelarkan dia si mangsa lah. Okay, si mangsa WhatsApp aku. Beliau bertanya aku berkenaan dengan harga, proses dan kaedah shipping daripada overseas. Maksudnya penghantaran barang ataupun kaedah ni lah, pengepusan barang daripada overseas lah. So aku terangkan pada si mangsa ni, kaedah beli barang dari overseas. Biasanya seller akan uruskan shipping dan bagi tahu harga termasuk cukai sekali. Sebelum selesai proses penghantaran, selalunya seller akan bagi tracking number dan seller akan bagi tahu barang akan sampai bila. Kebiasaannya yang aku tahulah sebab aku pernah bekerja dan aku pernah lah terlibat dalam proses penghantaran barang. Ni masa tahun 2020, tahun lepas aku pernah
bekerja seketika lah dengan satu company, satu family ni lah. So aku tahulah serba sedikit berkenaan dengan proses penghantaran ni lah. Okey, dia macam ni. Biasanya kalau kita orang post barang daripada sini, kebiasaannya seller akan uruskan dari segi bayaran, cukai dan juga box tu. Dia akan bagi tahulah saiz box tu dan dia akan bagi tahu harga berapa lah. Okey, itu satu. Lepas tu yang kedua, seller akan bagi tahu, dia akan bagi tracking box. Dia akan bagi tracking box ataupun dia akan bagi tracking number lah untuk box tu. Dan dia akan bagi tahu barang dijangka akan sampai 8 minggu dari tarikh penghantaran barang. Okey, contohlah kita orang post daripada overseas 4 hari bulan 7 2021. Okey, itu tarikh dijangka barang tu di post out lah. Barang dijangka sampai 28 hari bulan 8 2021 juga dan mengambil masa 8 minggu paling awal dan paling cepat. Paling lewat 10 minggu hingga ke 12 minggu. So ambil masa dalam 2 bulan lebih ataupun 3 bulan lah. Bergantung kepada syarikat penghantaran barang tu dan bergantung kepada syarikat yang menguruskan tu lah. Okey. Lepas si mangsa bertanya pada aku soalan tu, aku macam pelik tau sebab aku kenal si mangsa dan aku tahulah life si mangsa tu macam mana. Serba sedikit aku tahulah. Aku macam pelik. Dan ada rasa muskil sikit kat situ. Kenapa dia tanya soalan-soalan macam tu? Okey, antara soalan yang dia tanya kat aku, berapa harga sekotak barang? Harga sekotak barang tu lah kan? Lepas tu dia tanya aku, cas cukai barang tu mahal ke tak? Kalau kita sebagai pembeli tak bayar cukai, boleh masuk penjara atau dikenakan apa-apa tindakan tak ya? Lepas tu dia tanya lagi, cas cukai tu ikut nilai harga barang atau ikut harga custom yang tentukan? Okey, kejap okey. Ini apa yang si mangsa tanya pada aku lah. Okey. Lepas si mangsa tanya aku soalan-soalan macam ni, aku macam semakin pelik sebab aku rasa aku kenal si mangsa ni bukan orang yang membeli barang daripada luar negara dan aku bukan pandang rendah pada dia sebab aku duduk luar negara, tak, tapi sebab aku kenal si mangsa ni macam mana. Jadi aku macam terfikir-fikir kenapa dan soalan dia agak pelik. Lepas tu aku pun terangkan dekat dia berat sekotak kebiasaannya. Ini aku bagi tahu dekat si mangsa dan aku terangkan pada korang lah untuk korang supaya lebih berhati-hati kalau nak beli barang daripada luar negara ke apa. Okay? Berat sekotak kebiasaannya untuk maksimum 30 atau 40 kg, 40 kilogram lah. Dan ada ukuran kotak khas daripada syarikat yang buat shipping. Okay, contohlah kalau dia buat logo, dia buat daripada syarikat, dia buat post daripada syarikat botak batu bata enterprise shipping ke, okey, adalah logo dia dan adalah kotak-kotak khas dia yang dia design lah. Okey. Dan lagi satu aku bagi tahu dia harga sekotak daripada 35 pound hingga 45 pound, saiz medium dan saiz besar lah. Okey, kalau korang nak tahu saiz harga 35 pound hingga 45 pound ni, korang boleh tengok video aku yang lepas. Aku boleh letak dekat sini. Korang boleh tengok video ni. Aku ada terangkan kat korang berapa harga 1 pound bersamaan dengan berapa ringgit Malaysia. Berapa ringgit dengan duit Malaysia lah. Lepas tu aku bagi tahu lagi, untuk cukai tak ada harga tetap sebab pihak custom akan cas melalui saiz berat dan besar item. Lagi satu, cukai akan dikenakan pada barang atau item yang melebihi harga RM500 dan ke atas, ringgit Malaysia 500 dan ke atas sahaja. Tetapi kebiasaannya cukai akan diberitahu awal sebelum proses penghantaran barang dilakukan, tidak kira penghantaran melalui laut ataupun udara. Okey, itu yang aku tahulah sebab sebelum ni aku adalah tolong orang macam uruskan pack barang tu, lepas tu nanti akan ada kontainer datang ambil. Itu untuk box yang besar-besar. Untuk parcel yang kecil-kecil pun ada juga tolong packing, lepas tu post melalui udara. Tapi memang harga cas udara tu mahal lah. Lepas tu aku beritahu lagi, setakat ni tak ada lagi yang kena denda atau apa-apa tindakan sekiranya cukai tak dapat diselesaikan, tetapi akan ada perbincangan antara penjual dan pembeli semasa proses pembelian barang dan juga ketika hendak menyelesaikan penghantaran pula. Okey, lepas aku dah terangkan mengenai harga kotak, cukai, proses penghantaran tu semua.
Barulah si mangsa bagi tahu aku hal yang sebenar. Korang nak tahu apa? Rupa-rupanya si mangsa ni telah ada berkenalan dengan seorang lelaki melalui satu laman media sosial, iaitu Facebook. Si mangsa bagi tahu aku dia berkenalan dengan seorang lelaki tersebut asal daripada London, United Kingdom. Bekerja sebagai offshore. Offshore this is pelantar minyak lah. Pelantar minyak ke pelantar Petronas macam tu lah. Dan doktor macam tu lah. Okey, lepas tu aku tanya lagi berkenaan dengan macam mana boleh kenal dia dan dekat Malaysia orang tu asal mana. Dia kata dekat Malaysia lelaki ni asal orang Kuching, Sarawak. Lepas tu dia baru kenal dengan si lelaki ni baru 5 hingga 6 bulan kenal lah macam tu. Lepas tu aku tanya lagi apa yang menyebabkan si mangsa ni tanya aku soalan-soalan macam tu. Rupa-rupanya dia bagi tahu aku si lelaki ni nak bagi hadiah sebagai tanda persahabatan. Konon-kononnya macam sweet-sweet lagi tu kan. Macam nak bagi hadiah sebagai tanda persahabatan. Dah kenal 5-6 bulan. So si lelaki nak bagi hadiah sebagai inilah dekat si mangsa sebagai tanda persahabatan. Si mangsa macam terkejut dan terus tanya hadiah apa, tapi si lelaki tak jawab. Si lelaki memang diam, macam konon-konon macam nak surprise lah macam tu kan. Lelaki tersebut tak bagi tahu hadiah apa, tapi lelaki tersebut minta si mangsa membuat bayaran cukai kepada lelaki tersebut sebanyak $500. US dollar 500 macam itulah, bersamaan dengan RM2,000 duit Malaysia. Lepas tu baru si mangsa akan boleh menerima hadiah tersebut. Lepas tu si mangsa ni dah terlalu cuak dan terlalu takut. Kenapa sampai mahal sekali? Jadi si mangsa ni pun bertanya kepada lelaki tersebut. Dia kata, kenapa saya yang nak kena bayar sedangkan awak yang nak bagi saya hadiah? Okey, dari situ si mangsa ni pun WhatsApp aku dan dia bertanya berkenaan dengan soalan tersebut. Okay, bila dia tanya soalan tentang kotak tu semua dan dia dah terangkan kat aku, jadi aku cakap dengan dia, kalau tak keberatan boleh tunjuk tak mana gambar lelaki tu dan macam mana boleh kenal dia semua kan. Okay, dia tunjukkan aku gambar tu. Okay, korang boleh tengok kat sini. Aku boleh tinggalkan kat sini. Aku boleh tunggu kat sini. Korang boleh tengok. Aku memang akan blurkan gambar si lelaki ni. Dan bila aku tengok je gambar si lelaki ni, aku baru teringat memang dah ramai sangat wanita-wanita tempatan dekat negara Malaysia tu, dah ramai terkena dengan lelaki. Beliau hanya menggunakan laman Facebook ni tapi tidak ada gambar beliau. Ini beliau hanya menggunakan gambar orang. Aku tak tahu gambar siapa. Tapi memang kebanyakan Facebook dia akan guna nama yang berbeza-beza tapi gambar yang sama. Lepas tu aku tanya si mangsa, aku kata habis tu dah bayar ke 2,000 tu? Dia kata tak. Si lelaki ni kata selepas puan bayar RM2,000 dekat dia baru barang tu akan sampai. Dan lepas si mangsa ni bagi aku gambar Facebook si lelaki ni, baru aku teringat. Ya, ini adalah di antara skamer yang banyak sangat kenakan wanita-wanita tempatan ni. Sebab dia menggunakan gambar ni, gambar apa Mr. Pilot ke apa, tapi sebenarnya tak. Ini bukan. Okey, aku pesan kat korang untuk korang wanita dekat luar sana, tak kira wanita ke lelaki ke, apa yang aku nak cakap dengan korang, dia adalah scammer. Kalau korang nak tahu, korang boleh pergi kat Facebook. Dan yang terbaru, aku baru dapat tengok semalam. Okay, semalam. Korang tengok dekat Facebook page, aku akan tinggalkan kat sini. Aku screenshot tau, aku tinggalkan kat sini. Korang tengok kat Facebook page ni, dah diterangkan. Banyak wanita tempatan kat sini. Korang boleh search, korang boleh tengok Facebook page yang aku tinggalkan ni. Korang boleh tengok kat situ. Dan korang boleh baca ramai wanita tempatan terkena dengan lelaki ini. Faham? Lepas tu, aku pun teruskan bertanya kepada si mangsa. Aku kata, lepas tu si mangsa dah buat pembayaran ke belum? Dia kata, tak, saya tak buat lagi. Sebab tu saya tanya dekat awak. Dia tanya dekat akulah. Okay, si scammer ni, rupanya dia dah ugut dekat si mangsa ni. Dia ugut, dia kata, kalau awak tak selesai kat RM2,000 Malaysia ni, awak akan dikenakan penjara dan awak akan dikenakan tindakan undang-undang. Jadi si mangsa ni mula berasa macam kelang kabut dan memang cuak lah. Jadi dia terus WhatsApp aku dan dia terus bertanya. Tapi Alhamdulillah syukur rezeki dia
Sebab dia tanya aku dan mungkin dia ambil langkah berjaga-jaga. Sebab dia kata kalau dia tak tanya pada aku dan dia tak tanya pada sesiapa pun yang pasal ni, berkemungkinan dia akan jadi mangsa scammer. Okay korang, untuk RM2,000 tu bukan sikit, okay, banyak, terlalu banyak. Jadi kat sini aku cakap dengan dia, bila dia tunjuk je gambar dekat aku, gambar lelaki tersebut dekat aku cakap, sebenarnya puan, dia kata, aku cakap dengan dia, sebenarnya puan dah ramai dah yang kena dengan lelaki ni. Lelaki ni memang guna banyak Facebook. Lepas tu puan tu barulah screenshot dekat aku, dia tunjuk. Bukan satu je Facebook lelaki tu, banyak. Aku akan tunjukkan korang kat mana Facebook yang aku akan tunjuk kat sini, kat tepi sini. Korang boleh tengok, okay? Banyak sangat. Rupanya dia memang guna nama macam nama orang Islam kita. Sorry, aku bukan nak racist tak, tapi memang dia akan guna nama Muslim. Dan dia akan guna gambar doktor, dia akan guna gambar pilot semua. Dia akan guna gambar yang macam ni semua. Sorry, aku memang blurkan muka dia, tapi kalau korang jumpa page ni ataupun dia ada add korang, aku mohon sangat-sangat dekat korang, tolonglah jangan approve dan korang ambil lah langkah berjaga-jaga. Sama ada block ke. Dan lagi satu, jika korang yang menonton video ni ada ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang pernah terkena, mohonlah korang ambil langkah berjaga-jaga. Dan lagi satu, korang jangan mudah terpedaya lah dengan apa? Dengan abang-abang pilot. Page ni yang aku tunjuk ni, yang aku screenshot kat sini, Facebook ni, korang langkah berjaga-jaga lah. Terutama sekali untuk wanita-wanita, untuk ibu-ibu tunggal, untuk wanita-wanita yang berusia muda macam sekarang ni kan, macam aku, macam anak-anak remaja yang baru nak meningkat umur ni. Kalau korang dah hampir terkena dengan Facebook page yang aku tunjuk ni, yang add korang ni, tolonglah jangan accept, jangan terima. Dah ramai sangat duit orang, dah ramai sangat yang terkena. Aku buat video ni untuk hari ni, untuk korang, demi keselamatan korang dan juga untuk korang ambil langkah berjaga-jaga supaya korang dapat elakkan benda ni semua, okay? Jadinya, lepas dah si mangsa ni ceritakan dekat aku benda ni semua, aku pun terangkan apa yang aku tahu, aku bagi tahu dia semua. Lepas tu dia kata terima kasih sebab terangkan dekat saya. Dia kata terima kasih sebab selamatkan saya. Kalau tak, dia kata rasanya saya pun dah jadi mangsa. InsyaAllah lepas ni dia kata apa-apa dia akan cuba rujuk kat saya. Sebab dia kata dia tak pernah beli barang daripada luar negara. Yes, korang cuba ingat di awal video tadi aku cakap apa? Aku kata aku kenal dia dan dia tak pernah beli barang daripada luar negara. Faham? Dia tak pernah beli barang daripada luar negara. Jadi bila dia tanya aku soalan macam tu, aku jadi macam pelik. Sebab tu bila dia tanya macam tu, aku macam terfikir. That's why lah aku tanya dia kenapa. Bila dia dah terangkan dekat aku macam ni, rupanya baru aku faham. Dia hampir menjadi seorang mangsa scammer. Okay korang, untuk wanita dekat luar sana ke, untuk lelaki kat luar sana, aku mohon kepada korang supaya ambil langkah berjaga-jaga supaya korang tak terkena. Okay, untuk mak bapak yang dekat luar sana ataupun anak-anak yang ada mak bapak yang berusia yang tak tahu nak guna telefon, tak tahu nak guna benda-benda canggih ni, korang ambil langkah keselamatan dan berjaga-jaga, okay? Dan jangan biar mudahkan untuk orang-orang luar buat telefon, buat panggilan luar dan nak buat ugutan ke, nak minta buat bayaran ke. Selidik dulu, tanya orang yang lebih pakar, tanya orang yang lebih tahu detail tentang benda-benda ni semua, okay? Okay guys, itu saja video untuk hari ni. Terima kasih. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Bye korang. Assalamualaikum. Okay guys, thanks for watching my video. Don't forget to like dan subscribe the channel. Okay?